Pada 2 Januari 1935, seorang lelaki memasuki hotel di pusat bandar Kansas City dan meminta bilik tingkat yang lebih tinggi. Dia juga mendaftar masuk bilik nombor 1046, tingkat 10 di bawah nama Roland T. Owen. Lelaki misteri itu telah dibunuh kejam hanya 2 hari kemudian di dalam bilik yang sama. Seorang pembantu hotel telah masuk dalam bilik Roland untuk membersih. Manakala dia telah terkejut apabila mendapati Roland berada dalam kegelapan sepenuhnya dengan lampu malap. Semasa dia masuk, Roland berjalan keluar dan meminta untuk tidak mengunci pintu apabila dia selesai membersih sebab kawan dia akan datang. Pembantu hotel kembali ke bilik pada pukul 4 petang untuk meletak tuala baru. Pada masa itu, Roland sudah kembali ke bilik dan berbaring di atas katil dengan berpakaian lengkap. Pembantu tersebut ternampak satu nota di atas meja yang menyatakan, "Don, saya akan kembali dalam 15 minit. Tunggu." Keesokan paginya, pada pukul 10.30, pembantu kembali ke bilik tersebut dan mendapati bilik Roland terkunci dari luar dan Roland masih berbaring dalam kedudukan yang sama seperti yang dia tinggalkan sehari sebelumnya. Semasa pembantu tersebut membersihkan bilik, telefon berdering dan Roland menjawab, "Tidak, Don, saya tidak mahu makan. Saya tidak lapar. Saya baru sahaja bersarapan." Dia berhenti sebentar dan kemudian mengulangi, "Tidak, saya tidak lapar." Pembantu juga ingat perbualan itu, sebab pelik. Pada hari yang sama, pembantu kembali ke bilik dengan tuala baru, setelah mengambil tuala terpakai dari bilik pada waktu pagi. Dia mendengar dua lelaki bercakap di dalam, jadi dia mengetuk pintu. Suara dari dalam bertanya siapa itu, dan pembantu tersebut berkata dia membawa tuala baru dan mendengar suara yang berkata, "Kami tidak memerlukan apa-apa." Suara itu bukan milik Roland. Keesokan paginya, telefon operator hotel menyedari bahawa telefon di bilik 1046 telah terputus sebab tidak meletakkan dengan betul selepas guna. Oleh itu, menghantar seorang untuk memperbetulkan telefon tersebut, dan apabila tiba di bilik ternampak tanda, "Jangan ganggu" pada tombol pintu. Dia mengetuk pintu dan Roland menyuruhnya masuk. Manakala pembantu itu tidak membawa kunci, dan dia meminta Roland meletakkan telefon dengan betul. Sejam setengah kemudian, telefon operator menghantar seorang semula kerana telefon masih tidak memperbetulkan. Kali ini, pekerja masuk dalam bilik sebab mempunyai kunci dan terkejut melihat Roland berbaring berbogel di atas katil. Pekerja hotel tersebut keluar dari bilik selepas membetul telefon dan dia mengingat bahawa Roland minum arak dan mabuk. Selepas 1 jam, kali ketiga operator telefon menghantar seorang lagi ke bilik 1046 kerana telefon itu telah ditanggalkan sekali lagi. Apabila pekerja tersebut masuk dalam bilik, dia melihat darah dan melihat keadaan Roland yang mengerikan dengan seluruh badannya berlumuran darah. Cadar, tuala dan dindingnya terpercik darah Roland dan dia ditikam berkali-kali di leher, lengan dan kakinya. Kaki tangan hotel menghubungi polis dan Roland terus dibawa ke hospital, malangnya dia meninggal dunia. Apabila polis membuat pemeriksaan di bilik Roland, tidak menemui sebarang pakaian Roland atau senjata pembunuhan. Manakala mereka temui 4 cap jari kecil di telefon yang disangkakan memiliki oleh seorang wanita. Pihak berkuasa mendapati Roland T. Owen bukan nama sebenar mangsa dan meminta bantuan orang awam untuk mendapat maklumat tentang identiti mangsa. Manakala tidak seorang memberi maklumat. 2 bulan selepas Roland meninggal dunia, Rumah Pengebumian mengumumkan mereka akan mengebumikannya. Pada hari yang sama, Rumah Pengebumian menerima panggilan daripada seorang lelaki yang mengatakan dia akan membayar untuk pengebumian jenazah Roland di Memorial Park Cemetery di Kansas City. Apabila pengarah pengebumian bertanya kepada lelaki itu, sama ada dia tahu mengapa Roland dibunuh, dia berkata bahawa Roland mempunyai hubungan sulit walaupun sudah bertunang dengan wanita lain. Penipu biasanya mendapat apa yang sepatutnya dapat, katanya sebelum menutup telefon. Pemanggil tanpa nama itu bukan sahaja menghantar wang untuk menampung upacara pengebumian, tetapi dia juga mengatur 13 kuntum bunga ros meletak di kubur dan terdapat juga kad yang bertulis "Live Forever Louis". Kes ini juga mempunyai teori
iaitu jenayah berikutan hubungan sulit, dan yang lain membuat spekulasi ia mungkin akibat jenayah terancang memandangkan Don sering digunakan sebagai gelaran bos mafia. Kes ini juga tidak dapat selesaikan sampai hari ini dan menjadi salah satu fail kes sejuk.